Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap anak-anak sentiasa sihat dan ceria walau berada di mana-mana. Sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu ingin perkenalkan diri dahulu. Nama cikgu Sakinah binti Abdullah, mengajar subjek sejarah bagi kelas 5 UKM. Hari ini merupakan hari kedua kita melaksanakan PDPR secara online. Walaupun kita melaksanakan PDPR secara online, cikgu nak pastikan pembelajaran kita pada hari ini sempurna dan berjaya. Oleh itu, setiap tugasan yang cikgu bagi nanti, kamu mestilah jawab dan hantar pada cikgu seperti biasa. Baiklah, tema pembelajaran kita pada pagi ini iaitu Institusi Raja Payung Negara. Baiklah, cikgu teruskan lagi. Apakah yang akan kamu pelajari pada hari ini? Pertama, membandingkan kedudukan serta peranan Raja-Raja Melayu dahulu sehingga kini. Yang kedua, negara-negara yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Dan yang ketiga, kepentingan taat setia terhadap institusi diraja. Jadi terdapat 3 topik utama yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Baiklah, cikgu teruskan lagi, iaitu kedudukan serta peranan Raja-Raja Melayu dahulu dan kini. Terdapat 4 zaman pemerintahan, iaitu pertama, Kerajaan Melayu awal. Yang kedua, zaman penjajahan British. Yang ketiga, zaman pendudukan Jepun. Dan yang keempat, selepas merdeka sehinggalah kini. Kita lihat isi pertama, iaitu Raja masih kekal ketua negeri. Ketika penjajahan British, masih lagi kekal ketua negeri. Dan juga ketika pendudukan Jepun, masih lagi kekal ketua negeri. Selepas merdeka hingga kini, sistem raja adalah berperlembagaan. Seterusnya, isi yang kedua iaitu berkuasa mutlak. Ketika Kerajaan Melayu awal, Raja berkuasa mutlak. Manakala ketika penjajahan British, Raja tidak berkuasa mutlak. Sama juga dengan pendudukan Jepun, Raja tidak berkuasa mutlak. Maksud dia, Raja hanya simbolik sahaja. Kuasanya adalah berada di bawah tangan penjajahan British dan juga pendudukan Jepun. Manakala seterusnya selepas merdeka hingga kini, tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Kita lihat isi yang ketiga, iaitu dibantu oleh para pembesar. Sistem pentadbiran Kerajaan Melayu awal, Raja dibantu oleh para pembesar. Para pembesar ni biasanya terdiri daripada golongan-golongan ulama. Seterusnya yang kedua, ketika zaman penjajahan British, penasihat British bagi setiap negeri. Tugas penasihat British ini adalah memberi nasihat kepada Raja atas dasar memberi nasihat, tetapi sebenarnya segala urusan pentadbiran dilaksanakan oleh penasihat British. Raja hanya simbolik sahaja. Ini ketika penjajahan British. Sama juga dengan pendudukan Jepun, Governor Jepun seluruh pentadbiran. Governor Jepun ni dia mentadbir seluruh pentadbiran. Maksud dia segala keputusan apa-apa adalah berada di bawah pentadbiran Jepun. Raja tidak berkuasa masa ni. Seterusnya, selepas merdeka hingga kini, pentadbiran negeri oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Yang kedua, institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan, iaitu 9 Raja Melayu dilantik. 9 Raja Melayu ini dilantik secara sistem penggiliran. Seterusnya, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Kalau ni kita boleh lihat ketika kita boleh lihat dalam TV yang yang dalam parlimen tu, kita dapat lihat Perdana Menteri. Seterusnya ada jemaah-jemaah menteri. Baiklah, yang kedua iaitu institusi raja di dunia. Selain daripada Malaysia, terdapat 43 negara yang mengamalkan institusi diraja. Cikgu bagi contoh, terdekat Thailand, lepas tu Brunei. Untuk ni, cikgu nak kamu cari sendiri beberapa negara yang mengamalkan institusi diraja.
Seterusnya kita lihat pada kepentingan taat setia kepada institusi negara. Terdapat 4 kepentingan iaitu pertama sebagai lamban kedaulatan negara, yang kedua sebagai ketua negara, yang ketiga sebagai lamban perpaduan rakyat, dan yang keempat untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri PDPR pada hari ini, cikgu nak kamu jawab kuis di bawah, dan selepas tu kamu boleh hantar jawapan yang kamu dapat tu boleh WhatsApp pada cikgu. Sekian, terima kasih.